Malaysia untuk kongsikan tentang satu daerah, satu industri yang menjadi satu showcase yang terhebat untuk kita terus mengangkat martabat warisan dan juga produk tempatan ke peringkat antarabangsa. Untuk itu saya akan bersama dengan Dr. Sri Mustafa Muhammad bersama kita. Assalamualaikum. Ya, dan juga memberikan satu lagi yang indah dari 29 November hingga 1 Disember 10 pagi hingga 10 malam diadakan satu yang istimewa di Pusat Dagangan Antarabangsa MITC Aircraft Melaka untuk suatu yang amat menarik untuk seantero Malaysia, juga peluang untuk kita mengangkat produk tempatan ke peringkat antarabangsa sesuai dengan tema dari Malaysia ke pesona dunia. Datuk Sri melihat bahawa ada sesuatu yang menarik kerana dari dulu digunakan nama satu kampung, sekarang ini diangkasakan sehingga jadi satu daerah, satu industri. Bagaimana melihat evolusi perkembangan yang dilalui? Silakan Datuk Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini tahun ke-8 kita adakan program satu daerah satu industri. Tahun lepas kita dapat pengunjung seramai 135,000 orang. Jadi tahun ini bermula hari Jumaat ni diadakan di MITC Melaka. Dulu dipanggil satu produk satu kampung, macam-macam lah namanya. Yang pentingnya kita lihat beberapa negara berjaya untuk mempromosikan produk kampung, produk lokal lah. Umpamanya kalau kita pergi ke Thailand, kita mengakui bahawa negara Thailand merupakan negara yang berjaya dalam bidang ini. Taiwan begitu juga. Jadi kita mengambil iktibar daripada kejayaan beberapa buah negara. Mula-mulanya bermula dengan kecil-kecilan. Sekarang ni kita buat besar-besaran. Kalau di Thailand umpamanya hebat, kalau diadakan program gini, seluruh negara akan tertumpu dan bukan saja pembeli kecil-kecilan ni, yang uncik, tapi pembeli besar dari luar negara pun datang. Itulah kehebatan. Jadi di Malaysia kita apa yang amalan terbaik negara lain, kita rasa elok kita laksanakan dalam negara kita. Umpamanya kita transformasi ekonomi, ya. Kita ada KPI, ya. Ini kita tengok amalan terbaik syarikat-syarikat. Jadi itulah yang kita lakukan. Evolusi ini satu perkara yang amat menguntungkan. Okay, yang penting kita nak tambah pendapatan usahawan di kampung. Jadi mungkin pendengar tertanya-tanya kenapa saya Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri terlibat dalam hal ini. Jadi kami semua ditugaskan untuk selaras, ya. Urusannya UPP ataupun ICU, Unit Penjelasan Pelaksanaan di Jabatan Perdana Menteri. Program melibatkan beberapa kementerian, khususnya pertanian, kementerian luar bandar dan wilayah, kementerian pelancongan. Ini antara kementerian terlibatlah dan semua negeri terlibat. Jadi MITI merupakan penyelaras kepada program ini. Ya, tahun ke-8 kita adakan di Melaka. Jadi kita gembira kerana setiap tahun ada nilai tambah, ada benda baru lah, ya. Jadi yang tujuannya tak lain tak bukan kita nak transformasi negara, ekonomi ini supaya rakyat Malaysia menikmati pendapatan lebih. Jadi kita tak lupa orang kampung. Itu. Datuk Sri, bila mana kita sebut tentang dari Malaysia ke dunia, ia melibatkan satu harapan yang begitu besar sekali. Jadi dengan kemampuan kita ada dari segi kualiti untuk bersaing itu, bagaimana pandangan? Kalau kita tengok di sini kita ada madu tualang daripada mentakap ni umpamanya. Bermula dengan perusahaan kecil-kecilan, ya. Ini daripada mentakap. Dulunya jual di kampung lah, tapi sekarang sudah pun dijual di Timur Tengah. Jadi daripada mentakap pergi Timur Tengah. Inilah yang kita nak transformasikan, tapi tak cukup. Apa yang kita lakukan setakat ini harus kita tingkatkan lagi. Akhirnya kita nak supaya produk-produk begini menembusi pasaran dan akhirnya dapat meningkatkan pendapatan. Itu merupakan matlamat akhir kita. Jadi MITI ada rangkaian di luar negara. Kita ada 43 pejabat Madrid umpamanya. Pejabat 43 ni seluruh dunia. Tujuan kerajaan tubuhkan pejabat ini ialah supaya kita ada local presence. Kita berada pegawai di situ, kita boleh promosi dengan masyarakat di sana. Jadi daripada kampung kita bawa keluar dan dengan itu boleh meningkatkan ekspor dan dalam konteks negara kita, kerana kita semua nak negara berpendapatan tinggi ni. Jadi jangan Kuala Lumpur yang tinggi pendapatan. Di Melaka, di Jeli, di Gua Musang semua pendapatan tak meningkat. Jadi kerajaan komited lah. Sumber asli kita banyak, Datuk Sri. Sumber asli untuk diguna pakai ada segi tumbuh-tumbuhan. Kita punya sumber barang pertanian,
tualang madu tualang ini. Jadi pertanian umpamanya ada yang terlibat dalam keripik ubi, ya, umpamanya yang sudah menembusi pasaran luar negara. Umpamanya tahun lepas kita ada sebuah syarikat Selangor ni, ya, namanya Jamirah Food, ya, daripada Sepang, ya, terlibat dalam namanya agro chips sebagai contoh, telah jual ke Vietnam, Dubai, sampai England, Australia. Jadi, tapi jualan cuma 2.2 juta. Jadi kecil sikit sangatlah. Jadi matlamat kita adalah untuk memastikan bahawa yang kecil-kecilan ni dapat diangkat ke pasaran dunia, dan dengan itu Jamirah ni umpamanya dia ada 45 orang bekerja umpamanya, ya. Jadi matlamat kita adalah untuk memastikan bahawa Jamirah ni melalui program kerajaan seperti SDSI dapat kita tonjolkan bukan saja untuk pasaran Malaysia, tetapi ke luar negara. Itulah matlamat supaya Encik Ahmad Tarmizi, pengusaha Jamirah Food Industries ini menikmati pendapatan yang lebih dan menyediakan peluang pekerjaan, ya, kepada masyarakat setempat. Ruang itu ada, cuma barangkali kerana kekurangan R&D untuk bersaing, packaging, promosi ini menjadi satu juga cabaran untuk orang-orang kampung. Apakah mereka perlu satukan projek yang berskala besar baru dapat diluaskan ke luar negara? Tak semestinya besar-besaran, ya. Umpamanya kalau kita tengok evolusi produk King Honey ni sebagai contoh, ya, dulunya dalam botol, ya, botol yang tak berapa, ialah mungkin kotor, mungkin dalam cawan, dalam gelas, itu caranya. Jadi kalau tengok ni standing dengan produk-produk antarabangsa. Ini kita ada Mardi, kita di Malaysia ni ada pelbagai jentera, institusi ditubuhkan untuk membantu kementerian pertanian, industri asas tani, ada bahagian industri asas tani, ada Mardi, kami di SME Corp di bawah saya pun ada membantu untuk packaging R&D. Jadi ini semua penting, ya, untuk menonjolkan produk di luar negara kerana saingan semakin hebat. Kalau dalam ASEAN umpamanya bahan-bahan macam ni sekarang ni di bawah ASEAN NAFTA ni boleh dijual di negara lain. Jadi kemasukan madu tualang ni di Malaysia ada, tapi di Thailand mungkin ada, Indonesia. Jadi harus bersaing, dan bersaing tu kualiti harus bagus, packaging harus baik, kena harus ada R&D. Dan dalam kerajaan kita ada banyak institusi untuk membantu rakyat bagi meningkatkan R&D mereka. Okey, dan kita sedar macam MITI pun banyak agensi di bawahnya yang bukan dapat lagi membantu untuk memperkembangkan lagi peluasan umpayar suatu. Misal kata walaupun cuma serunding, namun dengan adanya barangkali promosi yang hebat, cuba mungkin ramuannya cuba diffusionkan antara moden dan juga sesuai cita rasa antarabangsa, mungkin dapat lagi berkembang dalam industri. Yang pertama kita kena serunding ni perasa Malaysia lah, taste Malaysia. Jadi orang Kelantan, Kuala Lumpur biasa serunding. Orang England mungkin dia tak biasa sangat, kecuali yang pernah tinggal di sini, ya. Jadi kalau R&D kita kena sesuaikan dengan taste, ya, antarabangsa, itu mustahak, ya. Jadi kita kena mengantarabangsakan. Umpamanya di bawah program Malaysia Kitchen Program, juga program kerajaan di bawah Matrid, ya, kita promosikan menu Malaysia, termasuklah ingredient Malaysia, ya. Ini juga boleh memberi faedah kepada usaha kecil sederhana. Jadi kalau kita keluarkan ingredient Malaysia, kalau kita boleh popularkan serunding, ya, dan kita dengan ada R&D kita sesuaikan dengan cita rasa orang barat lah umpamanya, maka sudah pasti sekarang ni serunding pasaran terhad, ya. Terhad Lembah Kelang, alhamdulillah lah. Kalau kita pergi beberapa tempat di Kelantan, Kampung Laut umpamanya, ada kira-kira 100 orang pengusaha di situ yang tumpu perhatian kepada pengeluaran serunding, ya. Jadi ini satu contoh di mana, tapi pasaran mereka terhad. Jadi matlamat kerajaan melalui SDSI ini bukan saja untuk pasaran tempatan, tetapi melalui Matrid di bawah saya kita nak bawa mereka ke luar negara. Kita juga ada pameran dalam negara. Umpamanya hari ini saya resmikan satu pameran bernama Intrade. Intrade ini ada kira 600 peserta. Kita pamerkan barangan Malaysia. Ada juga daripada PKS, perusahaan kecil sederhana. Kita ada pembeli-pembeli luar negara datang untuk beli barang Malaysia. Jadi kerajaan menyediakan R&D, menyediakan platform untuk pasaran. Ini semua dalam usaha kita untuk meningkatkan pendapatan, ya. Kita nak di bawah model baru ekonomi ini nak inklusif, ya. Nak jadi sebuah negara maju 2020 ni, kita nak inklusif.
Maknanya kita nak semua rakyat Malaysia mendapat faedah daripada program kerajaan. Ya, kalau ikutkan pada potensi yang kita ada dari segi halal ya, setiap kali kita menjualkan mihas contohnya, sambutan yang diberikan begitu hebat, peluang untuk teroka industri halal pun begitu pesat sekali. Jadi ruang itu ada. Mungkin Dato' Sri melihat ada ruang mana kekangan ataupun penambahbaikan dapat kita lakukan supaya produk yang bernilai tempatan ni ada jati diri Malaysia ni dapat terus kita angkasakan, Dato' Sri. Kekangannya memang adalah setengah-setengah usahawan ni mungkin modalnya tak mencukupi. Kita ada bank tapi kita masih lagi terima aduan bahawa sukar untuk mendapat pembiayaan. Walaupun kalau tengok laporan Bank Dunia, kita nombor 1 dalam dunia dari segi access to credit ni. Tapi kalau kita jumpa usahawan, antara kekangannya ialah kewangan ya. Jadi insya-Allah kita kerajaan cuba membantu. R&D tadi Fitri sebut tadi juga satu perkara, pembukusan. Walaupun ada banyak kemajuan tapi kita harus sedar bahawa kita mara ke hadapan negara lain pun, usahawan lain pun makin maju. Jadi kita kena berlari. Kalau orang berlari, kita kena berlari lebih pantas. Itu antara kekangan yang kita hadapi. Satu lagi pasaran ni, kita kena promosi kerana PKS yang kecil-kecil ni sudah pasti mereka tidak ada kemampuan untuk memasarkan keluar negara ataupun keluar kampung mereka pun sukar. Jadi peranan kerajaan ialah untuk membantu. InsyaAllah kita melalui SDSI dan Melaka ni, saya harap ramai datanglah. Kita ada menu Malaysia, kita ada Norman Kuru Jihan ya. Jadi makanan kita ada 3 negeri, ada 3 jenis makanan. Laksam daripada Kelantan, sup geobok di Pulau Pinang, mi kolok daripada Sarawak. Ini antara tarikan yang ada di Melaka ni. Jadi saya bersama dan Yang Hormat Ketua Menteri Melaka akan berada di Melaka hari Sabtu, mula hari Jumaat lagi. Jadi Jumaat, Sabtu, Ahad. Melaka ni kira tempat yang strategik lah. Dan kita ucap terima kasih kepada kerajaan Melaka kerana memberi kerjasama. Datang ramai-ramai lah, bukan jangan orang Melaka je, Negeri Sembilan, Johor. Sebab dia melibatkan 13 negeri ya, pameran semua. Ini juga mungkin barangkali preview untuk Tahun Mawar Malaysia sekiranya ada. Cuma Melaka tu jadikan sebagai satu sentral lah. Peluang untuk orang kampung yang mempromosikan produk mereka ya. Dan kita harap macam saya kata tahun lepas 135,000, kita harap tahun ni ramai lagi lah yang akan datang. Cuti sekolah cuti sekolah ni selamat bercuti semua. Jaga anak baik-baik ya. Dan bawalah anak-anak ke Melaka menikmati menu Malaysia. Dan ada juga hiburan ya. Ada juga klinik usahawan, ada business matching, ada beberapa program ni, ada beberapa komponen lah. Dan kita ada juga usahawan daripada Kamboja akan datang juga. Jadi kita dah jadi antarabangsa lah. Tapi kita tak puas hati lagi. Banyak pembaharuan yang perlu kita lakukan kerana ini usahawan akar umbi ini ya, akar umbi perlu banyak pembelaan. Dan kita tak berpuas hati dalam masih belum berpuas hati dengan kejayaan. Jadi kita harus bersama-sama lah, bukan saja kerajaan tapi usahawan juga kena gigih bekerja. Ya, jadi kita harap kita dapat lonjakkan ya PKS ini ke persada antarabangsa. Ya, itu yang disebutkan sebagai transformasi dalam SDSI ini. Barangkali menu kegemaran Datuk Sri apa yang mungkin ingin dilihat menjengah pasaran antarabangsa barangkali? Saya semua laksa saya minatlah. Sama ada laksa Sarawak ke, laksa Johor ke, laksa Perlis ke, Pulau Pinang ke, Kelantan ke. Jadi itu yang pertama. Laksam nombor 2 lah ya. Jadi laksam ada, laksa ada. Jadi ini juga peluang untuk kita promosikan menu Malaysia kerana industri makanan ni merupakan industri yang penting. Ramai orang kita yang terlibat dalam mengusahakan restoran di Kuala Lumpur. Kita tengok bukan saja Coket, seluruh Datuk Keramat, banyak tempatnya. Kita nak pastikan bahawa usahawan ni transformasi. Jadi kalau pendapatan kita 2,000 sebulan, 2020 2,000 lagi, maka tak berjaya lah. Maka kita kena transformasi. Kerajaan berhasrat untuk melihat semua rakyat Malaysia menikmati tambahan dan pendapatan. Jadi walaupun kita kalaupun kita usahakan gerai nasi lemak ke jadi kita kena lihat kepada penjenamaannya, pembukusannya, kedainya macam mana supaya pendapatan kita dapat meningkat. Kita ada di bawah transformasi ekonomi, umpamanya kedai Satu Malaysia ya, menu Satu Malaysia. Ini semua usaha kerajaan untuk meningkatkan pendapatan rakyat Malaysia. Okey, itu dia. Jangan lupa datang ke
MITC Agro Melaka 29 November hingga 1 Disember. InsyaAllah semuanya ada yang Datuk Seri sebutkan tadi melangkumi cuti sekolah ni. Ya, cuti sekolah peluang terbaik. Ambil peluang ya. Ya, sama ada business matching sehinggalah kepada pertandingan-pertandingan untuk sisi keluarga. Sekali lagi terima kasih untuk Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang sudah berkongsi dengan kita untuk kita semarakkan lagi tentang kehebatan produk tempatan untuk mencegah pasaran antarabangsa. Dan kita akan berehat seketika nanti nak kembali untuk segmen seni yang menampilkan kesaktian anak Raja Gondang. Selepas ini hanya di Malaysia hari ini. Janganlah mas-masli datang ke Showcase SDSI 2013. Program usahawanan, pameran, jualan dan aktiviti ceriaan di MITC Agro Melaka pada 29 November hingga 1 Disember. Lebih meriah, lebih gemilang.